Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah subjek Tamadun Islam dan Peradaban Dunia, kumpulan kami akan bentangkan tajuk Peradaban dan Tamadun Islam di zaman Umayyah dan Abbasiyah dan zaman kemunduran peradaban Islam. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Diasaskan penubuhan berasaskan nama kepada Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Seterusnya, tempoh memerintah ialah selama 91 tahun dan khalifah seramai 14 orang. Khalifah pertamanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan dan pusat pemerintahan Bani Umayyah terletak di Damsyik, Syria. Seterusnya kita pergi kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan telah menjadikan Damsyik sebagai pusat pentadbiran kerajaan Bani Umayyah. Seterusnya beliau telah menubuhkan jabatan Setiausaha, Cukai, Urusan Awam dan beliau juga memperkasakan armada tentera laut. Seterusnya kita pergi kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Kemudiannya beliau telah mencetak mata wang dinar Islam yang pertama. Beliau juga telah menektaraf sistem pos, pengangkutan awam dan sistem ketenteraan. Seterusnya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik berperanan penting di dalam pembukaan wilayah Andalus dan juga India. Beliau juga telah menubuhkan jabatan khas bagi rakyat berkeperluan khas seperti warga emas dan orang buta. Pembangunan-bangunan baru bercirikan seni bina Islam juga telah digalakkan suatu zaman beliau. Berikut merupakan faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Kita akan lihat dari aspek agama, politik, ekonomi, kemudian pendidikan, ketenteraan dan yang terakhir sosial. Faktor yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan lagi aktiviti keilmuan dengan pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis, manakala Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk menyemarakkan lagi aktiviti keagamaan. Faktor politik, pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan negara pada zaman Khalifah Muawiyah berjaya mengukuhkan lagi pentadbiran negara. Selain itu, gubernur yang berwibawa berjaya menyingkirkan Khawarij dan Syiah. Selain itu, berjaya menyebarluaskan wilayah Islam. Faktor ekonomi, pengurusan Baitul Mal yang cekap menjadikan pendapatan negara melebihi daripada keperluan. Malah, kerajaan dapat menggunakan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Seterusnya adalah faktor sosial, iaitu penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas. Selain itu, hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Faktor ketenteraan, iaitu pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Selain itu, kemudahan bekalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih, serta adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada pasi dalam ketenteraan. Manakala faktor pendidikan, iaitu menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Faktor kemerosotan kerajaan Umayyah, politik, sosial, akhlak. Faktor politik, sistem lantikan khalifah secara monarki kewarisan menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga, pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij sehingga golongan yang tidak puas hati dengan penubuhan kerajaan Bani Umayyah. Faktor sosial, sikap taksub antara kabilah Arab utara dan selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk mengembangkan kerajaan. Sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan Mawali seperti bangsa Barbar dan Parsi dalam pemilihan jawatan gubernur. Faktor akhlak, khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat.
keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Daripada pemerintahan kerajaan Umayyah. Okey, yang pertama ialah kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Yang ketiga, kita hendaklah menjaga hubungan yang baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup lebih harmoni. Okey, yang keempat ialah kita hendaklah menjaga kebajikan sesama rakan agar mengeratkan kasih sayang. Yang kelima, kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seterusnya, yang terakhir ialah kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam yang lain. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan ini diasaskan berasaskan nama bapa saudara Nabi Muhammad SAW iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sementara itu, nama pengasas kerajaan ini ialah Abu Al-Abbas Abdullah. Tempoh pemerintahan kerajaan ini dah selama 524 tahun serta bilangan khalifah yang memerintah ialah seramai 37 orang. Pusat pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah terletak di Baghdad, Iraq. Seterusnya kita pergi kepada khalifah kerajaan Bani Abbasiyah yang terkenal. Yang pertama ialah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Antara sumbangan beliau ialah memindahkan pusat pemerintahan sebelumnya dari Damsyik ke Baghdad. Antara sumbangan beliau lagi ialah menaik taraf sistem cukai, pengairan dan saliran. Beliau juga mengarahkan pembinaan hospital di Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid seterusnya mengarahkan pembinaan Baitul Hikmah selaku perpustakaan agung ketika itu. Kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian awam juga telah diadakan serta jawatan ketua hakim negara diwujudkan dan Baghdad menjadi pusat tumpuan segala bidang ketika itu. Pergi kepada khalifah ketiga iaitu Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid. Semasa pemerintahan beliau, usaha penterjemahan diat dijalankan daripada bahasa asing ke bahasa Arab. Seterusnya, balai cerap dibina sebagai pusat penyelidikan awam. Beliau juga telah menjadikan beasiswa kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pengajian. Seterusnya kita akan lihat pula faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari aspek agama, politik, ekonomi, selain itu sosial, ketenteraan dan yang terakhir pendidikan. Kita lihat faktor agama. Galakan khalifah memberikan bantuan khas kepada para ulama untuk meneruskan dakwah. Kemudian semangat jihad yang tinggi untuk menguasai pelbagai bidang. Dan institusi pendidikan seperti masjid dan istana menjadi pusat ilmu dan dakwah. Faktor politik, kebijaksanaan khalifah menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Pemberontakan golongan Syiah dari negara lain juga berjaya dihapuskan dan politik kerajaan Abbasiyah yang stabil memajukan negara. Faktor ekonomi, Baghdad berada di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat sebagai pusat tumpuan perdagangan. Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan mendominasikan pasaran antarabangsa. Inisiatif khalifah membina pelbagai prasarana untuk pertanian dan perdagangan. Selain itu, sumber dan pengurusan Baitulmal yang diurus secara sistematik. Seterusnya adalah faktor sosial, iaitu layanan yang ada daripada khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Selain itu, kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Serta orang bukan Islam khususnya orang Parsi diberikan memegang jawatan utama dalam pentadbiran seperti jawatan Perdana Menteri. Faktor ketenteraan. Pertama, strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradi telah berjaya menghalau serangan musuh. Kedua, inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih. Ketiga, keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera seperti pemberian gaji dan bonus. Dan yang keempat, dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi dan Turki untuk mengukuhkan kekuatan pasukan. Faktor pendidikan. Aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Kedua, perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam. Ketiga, galakkan khalifah seperti Al-Ma'mun dengan memberi beasiswa kepada pelajar cemerlang. Dan keempat, kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah dan lain-lain. Faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah.
sosial, akhlak, ketenteraan, faktor politik, campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan, perebutan kuasa antara khalifah menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah, perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang pada pembentukan kerajaan kecil seperti Seljuk dahulu, faktor sosial, kebajikan rakyat terabad akibat kelemahan pentadbir khalifah, pemberontakan dalam kalangan Puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu zaman awal. Faktor ekonomi, rusuhan dan pemberontakan berlaku menyebabkan pedagang luar tidak datang ke Baghdad dan hal ini menyebabkan dana Baitul Mal merosot. Stok pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki, kurang masalah keuangan. Faktor ketenteraan, kebajikan rakyat terabad akibat kelemahan pentadbir khalifah, pemberontakan dalam kalangan Puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam. Okey, yang terakhir ialah iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Okey, antaranya ialah yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran negara agar menjadi contoh ikutan yang terbaik. Yang ketiga, kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Okey, seterusnya yang keempat ialah kita hendaklah memiliki perasaan cintakan negara dengan mengeratkan amalan patriotisme dalam diri. Yang kelima, kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Seterusnya, yang keenam, yang terakhir ialah kita hendaklah memperbanyakkan tamadun agar ianya terus terjamin. Sekian, terima kasih.